Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman. Pada hari ini kita nak mempelajari mata pelajaran tasawur Islam. Tapi macam biasa murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Apa khabar murid-murid sekalian? Harapnya semuanya baik-baik, duduk di rumah dan yang paling penting sekali jangan duduk saja. Tolong mak kat dapur, tolong ayah cuci kereta, bersenam, bersukan agar badan kita menjadi sihat. Baik, macam biasa murid-murid, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Alright, kita bersama dengan Ustaz Effendi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat Aiman. Masya-Allah. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Kita dalam mata pelajaran tasawur Islam yang menariknya hari ini Ustaz. Yeah. Kita nak bicarakan tentang pergaulan Ustaz. Yes. Baik. Betul-betul. Jadi kepada murid-murid sekalian, hari ini topik yang cukup menarik. Tapi sebelum tu Ustaz, macam biasa, kita akan buat SOP terlebih dahulu. Okay. Boleh Ustaz? Boleh. Dipersilakan. Kita kenakan cecair pembasmi kuman. Okey. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit Ustaz. Apakah yang menarik yang akan Ustaz kongsikan pada hari ini? Dipersilakan Ustaz. Aiman. Ya. Handsome Aiman hari ni. Terima kasih Ustaz. Mesti ramai peminat Aiman ni. Aduh. Okey Aiman, pergaulan dalam Islam ni dia dalam kita punya agama disebut sebagai hablum minan nas, iaitu hubungan kita sesama manusia. Yang mana Islam ini adalah bersifat syumul. Iaitu merangkumi semua aspek kehidupan yang akhirnya akan menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Okey, yang itu. Okey Ustaz. Sebab saya ternampak ada gadis selalu kat tepi tu Ustaz. Oh, ya ke? Saya tak boleh kalau tengok ada gadis selalu, saya pun nak tengok je. Tak boleh macam tu Ustaz? Tak boleh. Kena jaga pergaulan. Tempat lain lah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Okay. Dan saya nak jemput kawan-kawan saya ni sebab mereka ni pun agak sosial juga. Ya, betul-betul. Okey, dipersilakan murid-murid sekalian. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, nampak muka ceria masing-masing. Ni baru lepas makan ke apa ni? Nampak sihat semuanya. Okey. Baik Ustaz, kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita pada hari ini. Kita nak mulakan dengan Syafira. Boleh kenalkan nama anda dan juga cita-cita anda. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syafira Farisha binti Muhammad Zaha. Cita-cita saya adalah menjadi seorang jurugambar. Masya Allah. Nanti ambil gambar saya? Cik, ambil gambar saya. Okey. Dan seterusnya kita ada Puteri. Silakan Puteri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Puteri Amalina Syazwani binti Azri. Cita-cita saya ingin menjadi seorang penulis. Wow, ada ambil gambar, ada penulis. Baik, seterusnya kita nak berkenalan dengan Nur Nazrin. Silakan. Okey, ada ke orangnya? Ada ke? Tak ada. Ada Nazrin. Ada. Silakan. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Nur Nazrin binti Nazir. Sekolah di SMK Datuk Mahir Razali. Cita-cita saya ingin menjadi usahawan yang berjaya. Masya Allah. Cara cakap tu pun nampak macam berjaya dah tu. Usahawan yang berjaya kena pandai cakap. Okey. Alright. Seterusnya kita ada Farah. Silakan Farah. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Nama saya Farah Nur Adlina binti Muhammad Yazid. Cita-cita saya ingin menjadi seorang peguam. Nak jadi peguam. Cara dia sebut peguam pun nampak tegas dekat situ. Okey. Dan seterusnya kita ada Faris. Silakan Faris.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Faris Fahmi Muhammad Rizwan. Saya bersekolah di SMK Datuk Ahmad Razali. Cita-cita saya ingin menjadi seorang editor. Editor. Okey, baik. Kursi Artis dia pun ni, cantik. artis. Artis Artis. Oh, kita minta dia janjilah lepas ni. InsyaAllah, insyaAllah. Baik, dan yang terakhir kita ada Azrin. Dipersilakan Azrin. Saya Muhammad Azim bin Azmin, bersekolah di SMK Datuk Ahmad Razali. Cita-cita saya ingin menjadi seorang polis. Okey, nak jadi seorang polis. Jadi kita nak tanyalah polis ni kan. Polis? Oh, polis. Polis saya nak tanya sikit tak? Okey, apa pandangan awak tentang mata pelajaran ataupun topik kita pada hari ini? Dipersilakan Azrin. Pada pendapat saya tentang pergaulan dalam Islam ialah cara kita bercakap dengan orang, lain cara beradab dan sopan. Kalau tak sopan, tangkap je dia. Kan dia polis? Boleh. Baik, seterusnya kita nak tanya dengan Syafira. Apa pandangan awak tentang topik kita hari ini? Silakan. Pada pandangan saya, pergaulan dalam Islam ialah hubungan di antara lelaki dan perempuan yang melibatkan ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya. Okey, baik. Dan seterusnya kita nak tanya Farah pula lah. Farah. Apa pandangan awak tentang mata pelajaran hari ini? Pandangan saya tentang topik hari ini iaitu pergaulan Islam ialah satu bentuk hubungan sosial antara manusia dengan menjaga batas. Okey, baik. Orang kata hikmah daripada COVID-19 ni Ustaz. Ya, betul. Bukan setakat laki perempuan je tak boleh sentuh. Laki dengan laki pun tak boleh sentuh Ustaz. Itu lagi bahaya, Man. Itu lagi bahaya. Bahaya. Itu lagi bahaya Ustaz. Okey, baik murid-murid sekalian. Dan selepas ini kita akan belajar dengan Ustaz bagaimana yang disebutkan prinsip pergaulan menurut Islam. Bukan tak boleh bergaul, tapi adalah caranya Ustaz, betul ya? Ada cara, betul. Ada cara. Baik, para penonton jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Terus kekal bersama dengan kami Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali bersama dengan saya Aiman Sufian Azman di Didik TV. Hari ini mata pelajaran tasawuf Islam. Menariknya, perbincangan kita pada hari ini adalah berkaitan dengan prinsip pergaulan menurut Islam. Okey, maklumlah dalam kelas kita kan campur laki perempuan, tapi ada batasnya. Baik, murid-murid dah bersedia ke belum untuk kita mulakan kelas kita pada hari ini? Tunjuk good sikit murid-murid. Okey. Baik, muka pun senyum juga kan. Okey. Baik, tanpa buang masa lagi, jom kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Effendi untuk mulakan kelas kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Aiman. Sebenarnya apa yang Aiman dengan saya ada kat sini adalah satu contoh pergaulan murid-murid. Okey, murid-murid di studio dalam Google Meet dan juga di rumah. InsyaAllah hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam mata pelajaran tasawuf Islam tingkatan 4. Tema yang ketiga di bawah tajuk prinsip pergaulan menurut Islam. Baiklah, ini sekadar ulang kaji kita. Jadi murid-murid di rumah dan juga di dalam studio boleh rujuk buku teks tasawuf Islam muka surat 110. Okey Iman, kita tengok dulu apa yang kita nak belajar. Kita nak ulang kaji pada hari ini. Pertama kita tengok dulu apakah konsep pergaulan. Yang kedua, asas pergaulan. Yang ketiga adalah prinsip pergaulan. Dan yang keempat, apakah adab-adab dalam pergaulan kita. Dan yang kelima, ini sifat mahmudah yang perlu ada dalam diri kita sebagai seorang mukmin. Yang keenam, bagaimanakah cara untuk kita memupuk sifat mahmudah. Dan yang terakhir adalah kepentingan prinsip pergaulan menurut Islam. Dan akhir kita akan tutup dengan pengukuhan soalan. Okey. Okey. Kita lihat dulu apakah maksud pergaulan tu Aiman. Okey. Pergaulan, komunikasi antara seorang individu dengan individu yang lain berteraskan syariat. So Aiman, komunikasi ni kita bercakap sama ada secara lisan ataupun selain daripada tu. Cuba Aiman bagi satu contoh. Komunikasi bukan lisan. Taib Ustaz. Dekat mesej. Komunikasi juga ke tu? Okey, betul Aiman, betul. Baik, saya nak tanya soalan Aiman, boleh pada boleh, pelajar murid saya. Saya nak Nur Nazrin. Okey. Nazrin, cuba Nazrin bagi satu contoh
satu bentuk komunikasi yang popular lah di kalangan murid-murid ni. Silakan Nazrin. Satu contoh Nazrin. Teruskan. Ada tak? Komunikasi yang sekarang. Ya. Seperti Instagram. Yes. Itu memang sangat-sangat glamour kan Instagram ni. Okey, baik, kita tengok dalil Al-Quran dalam surah Al-Hujurat berkenaan dengan pergaulan ini. Apa yang Allah SWT sebutkan? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Maksudnya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan. Jadi Tuhan ciptakan kita ni lelaki dan perempuan. Dan kami jadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak. Kita ada Melayu, Cina, India dan banyak kaum-kaum dekat Malaysia ni. Tujuan dia supaya saling kenal, mengenali. Okey, baik. Okey, Aiman. Ya. Kalau sebuah rumah, Aiman, apakah asas yang perlu ada dekat sebuah rumah? Kalau rumah kena ada kursi sofa. Kursi sofa, perkara yang asas kan? Perkara asas. Baik, betul lah tu. Perkara asas nak buat serubah rumah ni kita kena ada tiang sebenarnya. Kena tiang. Saya terus ke depan, sofa dulu. Itu terus dia punya ni kemudahan kelengkapannya. Kelengkapan. Baik, kita tengok asas pergaulan ni dia ada 3 T. Murid-murid sekarang ada 3 T ya. T yang pertama ta'aruf, T yang kedua tafahum, T yang ketiga ta'awun. Ini istilah Arab. Maksudnya saling mengenali, saling memahami dan saling bekerjasama. Boleh saya tanya murid saya? Okey, silakan. Pengukuhan dia tentang ta'aruf. Saya nak minta murid saya Faris. Silakan Faris. Cuba Faris terangkan apa dia ta'aruf. Apakah ciri-ciri yang ada dalam ta'aruf tu? Ta'aruf ni adalah saling mengenali. Ya. Yang mempunyai 3 contoh, iaitu yang pertama memberi salam ketika bertemu. Yes. Yang kedua mengenal latar belakang antara satu sama lain. Ya. Dan yang ketiga berkomunikasi dengan sopan. Ya, okey, kita tengok. Yang merah-merah tu semua adalah dia punya isi-isi penting dia. Kita tengok mula memberi salam. Aiman, kalau kita jumpa orang, kita bagi salam ni dia satu benda yang boleh melanjutkan lagi kita punya pergaulan. Satu ikatan. Ikatan. Okey. Kita nak mula bersembang dengan orang, kita senyum bagi salam kan. Okey, kalau dalam pandemik ni cara kita bagi salam pun agak berlainan sedikit. Kita letak tangan di dada dan kita tunduk sikit kan. Okey, di mana Rasulullah SAW sendiri adalah orang yang pertama sekali memberi salam di antara sahabat-sahabat dia. Okey. Kita tengok tafahum pula. Saya persilakan murid saya Syafira, silakan Syafira. Tafahum dia ialah sentiasa berlapang dada dan bersifat pemaaf. Lepas tu suka memberi nasihat. Yes. Yang last sekali menjauhi adu domba. Ya. Namimah. Alhamdulillah. Okey, berlapang dada. Kadang-kadang ada orang buat salah dengan kita, jangan ada sifat dendam sebab kita kena sentiasa berlapang dada. Okey, seterusnya ta'awun. Saya persilakan Farah. Mungkin Farah boleh bantu kawan-kawan. Ta'awun ialah saling bekerjasama seperti saling tolong-menolong kepada perkara baik dan tidak bertentangan dengan syarak. Selain itu, sikap prihatin antara satu sama lain serta menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Okey, kita tengok. Betul Farah. Tolong-menolong. Kepada ke arah kebaikan. Alal birri wat taqwa. Jadi ini asas pergaulan Ustaz Ya, betul Man. Ada ta'aruf, tafahum dan ta'awun. Okey. Dalam pergaulan juga kita kena ada prinsip, betul Ustaz? Betul. Barulah kita tak terpesong ke sana ke sini. Ya, betul Man. Apakah prinsip itu Ustaz? Okey, betul. Nanti kita tengok prinsip dia Aiman. Okey, sebelum tu ada 3 perkara ini yang perlu diberi perhatian Aiman. Apa tu Ustaz? Pergaulan kita tadi, kita sekolah ada lelaki dengan perempuan kan. Jadi kita perlu beri perhatian. Yang pertama adalah mahram, yang kedua adalah jantina dalam pergaulan kita, dan yang ketiga adalah aktiviti apa yang kita buat. Kena ambil perhatian dalam perkara ni. Okey Aiman. Baik. Kita bagi prinsip dia Aiman. Okey Ustaz. Okey, prinsip pergaulan. Ada 6 prinsip pergaulan di sini. Yang pertama adalah iman, kedua syariat, panduan, aman, kerjasama dan hormat.
Pertama, iman. Bermatlamatkan keimanan. Baik, syariat. Saya nak minta murid saya, Puteri Amalina, boleh tak huraikan sikit tentang syariat? Syariat ni kita bergaul mengikut syariat Islam. Okey, syariat Islam yang mana ada hukum harus, haram, halal. Tengok aktiviti apa yang kita buat. Okey, kemudian panduan. Memberi panduan berinteraksi sesama manusia berdasarkan ajaran Islam. Aman, mengutamakan keamanan dan keharmonian. Okey, baik. Kerjasama. Saya minta murid saya, Syafira. Silakan, Syafira. Bekerjasama dalam perkara kebaikan dan mencegah kejahatan. Okey. Kerjasama. Tolong bagi satu contoh kerjasama ini. Mungkin boleh Nazrin lah, Nazrin. Kita bekerjasama dalam bahagian apa ni? Buat apa? Silakan, Nazrin. Okey, Nazrin. Baiklah, Faris, silakan Faris. Kerja. Bekerjasama, tolong menolong dalam buat perkara apa, Faris? Bergotong royong, Ustaz. Bergotong royong. Okey, bagus Faris. Dan hormat, menghormati antara satu sama lain. Okey. Okey, Man. Jadi ini prinsip pergaulan yang perlu kita jagalah Ustaz. Yes, betul. Kalau kita nak bergaul tu, yang penting kita kena hormat, kita kena ada rasa kerjasama dan aman. Tak adalah rasa macam, aku tak naklah kawan dengan dia. Betul. Dia ni memang tak syok. Kalau berkawan je nak sembang bukan-bukan je kan. Betul. Dan Ustaz, walaupun kita sesama kawan-kawan kita pun, kita kena jaga adab juga Ustaz. Betul. Tak itu boleh sangat main, penting. Tak boleh main cakap itu, cakap ini. Adab tu kena ada juga. Betul Ustaz? Adab tu yang paling penting sekali. Apa di antara adab yang perlu kita jaga tu Ustaz? Baiklah, murid-murid di studio dan di rumah dalam pergaulan, adab yang sangat dititik beratkan. Sebagai kita orang Islam ni, inilah adab-adab kita. Tengok adab-adab dalam pergaulan. Menjaga tutur kata, batasan pergaulan, batasan aurat, adil dan ihsan, hormat dan sangka baik. Baik, kenapa kita kena menjaga tutur kata? Iman. Okey. Kadang-kadang kita bercakap ni ada orang terasa dengan kita. Betul. Kan? Iman, kenapa kita jaga tutur kata, Iman? Jaga tutur kata ni Ustaz, supaya kita dapat kekalkan hubungan di antara kawan kita kan. Ni tidak panggil je si pendek. Nangis kawan tu. Yelah. Si debak pun ada juga. Tak baik saya. Tak boleh. Jangan panggil gelaran yang dia tak suka lah kan. Okey, kita tengok seterusnya adalah batasan aurat. Mungkin boleh Azrin tolong huraikan batasan aurat sedikit. Apa yang Azrin faham? Menjaga batasan pergaulan antara menjaga batasan aurat. Contoh dia dengan nyembuhkan mahram. Ya, betul. Yang 3 perkara tadi. Menjaga batasan supaya tidak ada hubungan yang tidak elok di antara lelaki dan perempuan. Okey, dan bersangka baik. Siapa boleh bagi terangkan? Siapa boleh terangkan dekat sini tentang sangka baik? Okey, Ya, Farah. Bagus, Farah. Silakan, Farah. Bersangka baik seperti berfikiran positif terhadap orang lain supaya tidak fitnah. Okey. Sangka baik ni, Aiman, kalau dalam bahasa Arab kita panggil sebagai husnuzon. Husnuzon. Ya. Sangka baik pada orang. Kalau sangka buruk Ustaz? Sangka buruk kita panggil su'uzon. Okey. Jadi bila kita nak rasa hati kita tenang, kita kena sentiasa sangka baik pada orang. Okey. Okey, saya teruskan. Maknanya kalau kita nak orang hormati kita, kita pun kena hormat orang juga Ustaz ya? Ya, betul. Jadi itulah orang kata apa, dalam pergaulan kita, kita kena jaga. Dan kita mesti suka kawan-kawan kita yang berperlakuan baik, betul Ustaz Betul. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan apa di antara perlakuan baik yang kita kena lakukan dengan kawan-kawan kita ni supaya kita ni jadi favourite lah di kalangan kawan-kawan kan. Okey Ustaz. Okey, terima kasih Aiman. Dalam pergaulan, antara adab-adab dia, kita mesti mempunyai satu sifat. Sifat yang baik ini kita kenali dia sebagai sifat mahmudah. Ya, sifat mahmudah apa? Sifat yang terpuji, yang diamalkan oleh seseorang individu semasa berinteraksi dengan orang lain. Contoh tadi kita bagi salam, Aiman. Okey. Kita bagi salam, kita senyum pada orang. Okey? Baiklah, di sini ada disenaraikan 8 contoh sifat mahmudah. Boleh tak
Aiman bagi satu contoh sifat mahmudah. Sifat mahmudah yang paling penting, yang paling saya suka sekali adalah penyayang. Okey. Siapa yang tak suka sayang pada orang sayang pada dia kan? Baiklah, saya nak minta anak murid saya cuba terangkan tentang amanah. Siapa yang boleh bagi terang tentang amanah ni? Silakan. Silakan. Azrin. Silakan Azrin. Amanah ialah melaksanakan tanggungjawab mengikut prosedur serta tidak mempunyai kepentingan peribadi. Ya. Okey, boleh buat sesuatu tanpa ada kepentingan peribadi. Okey, bagus Azrin, terima kasih. Kemudian kita tengok contoh yang lain, ikhlas. Mungkin Faris boleh bagi kot contoh ikhlas. Okey, silakan Faris. Silakan Faris. Ikhlas melakukan satu kebaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagus Faris. Kita buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mana? Lillahi Taala. Sebab tu dalam solat ada perkataan niat dia lillahi ta'ala. Kita ikhlas kerana Allah SWT. Bukan sebab member tu lah. Bukan. Nanti member tak nak kawan kita. Ya. Kita buat kerana member pula. Tak boleh Zat. Okey, betul. Okey, kita tengok cara memupuk sifat mahmudah. Ada 5 dekat sini. Pertama, ilmu, amal, budaya, pupuk dan praktik. Lupa saya nak terang tadi. Di sebelah ni ada akronim dia untuk kita nak ingat. Perkataan-perkataan penting. Contohnya ibu amal 2P. I itu adalah ilmu, bu adalah budaya, A adalah amal, 2P adalah pupuk dan praktik. Baik Ustaz. Ini cara untuk kita nak memupuk sifat mahmudah Ustaz Ya, betul. Tapi sebenarnya kita duk jaga-jaga hubungan dengan orang ni, apa kelebihan kepentingan Ustaz? Okey, ada kelebihan dia ke? Kelebihan dan kepentingan dia mana? Okey, kita lihat dulu lah. Kelebihan dan kepentingan prinsip menjaga sifat mahmudah, prinsip pergaulan Islam ini. Jadi saya senaraikan kata-kata penting, perkataan penting sini: maruah, harmoni, bertakwa, istiqamah, berdisiplin dan perkahwinan. Baik, saya minta satu daripada murid saya. Silakan Syafira. Maruah, apa yang boleh dihuraikan tentang maruah? Okey, silakan. Silakan Syafira. Memelihara kesucian dan maruah dalam Islam, umat Islam. Okey, memelihara kesucian dan maruah umat Islam. Betul. Seterusnya, membentuk masyarakat yang harmoni. Kita nak hidup aman, damai, seronok, Iman. Ya, betul. Okey, kemudian melahirkan manusia yang bertakwa, istiqamah dan berdisiplin, mengukuhkan institusi perkahwinan. Dan seterusnya ada lagi sikit, iaitu mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Okey. Menghindarkan diri daripada perlakuan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ini penting, ya. Menjauhi perkara, mengelakkan daripada berlaku perbuatan maksiat. Dan yang terakhir, membantras perlakuan yang menyalahi fitrah. Okey, maknanya itu sebab pentingnya kita menjaga pergaulan di antara especially lelaki dengan perempuan. Ya, betul. Sebab apa? Sebab dalam Islam cukup menjaga maruah diri. Baik Ustaz. Dan selepas ini kita nak tengok apa di antara contoh-contoh soalan yang bakal masuk dalam SPM nanti. InsyaAllah. Murid-murid jangan lepaskan peluang ni. Betul Ustaz? Betul. Kerana selepas ini Ustaz akan bukan bocor soalan je, tapi bagi soalan contoh. Mana nak tahu rezeki kita kan? Betul. Okey, baik murid-murid. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Baik, hari ini kita belajar satu topik yang cukup menarik, prinsip pergaulan menurut Islam. Namun, soalannya, apakah di antara contoh-contoh soalan yang bakal masuk dalam SPM nanti? Okey, kalau murid-murid nak tahu, jom kita tanya Ustaz Effendi. Silakan Ustaz. Boleh. Baik, sebelum tu, terima kasih Iman. Sebelum kita tengok format SPM kertas kod 5226, ini seperti biasa.
Cuma tahun ini mereka adalah batch yang pertama yang akan melalui SPM hanya cuma satu kertas sahaja. Oh. Satu kertas yang mana? Yang mana terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian A dan bahagian B. Bahagian A jumlah markah 20 markah yang mengandungi 20 soalan objektif. Dan bahagian B 80 markah 6 soalan subjektif dan jawab 4 soalan. Okey Aiman, mungkin ada murid-murid kita yang bertanya, adakah soalan kebat ini masih ada lagi di dalam soalan subjektif ni? Ada lagi ke? Ada lagi ke? Okey, nanti kita tengok ada lagi ke tidak. Okey. Baik. Kita tengok bahagian A dahulu. Kita tengok bahagian A dulu Ustaz. Okey, bahagian A. Bahagian A, isi tempat kosong. Yang ini favourite. Saya suka sangat jawab. Tapi betul salah, wallahualam lah. Yang ini, murid-murid kena tengok perhatian. Bagi perhatian betul kepada kata kunci dia. Okey, saya nak cuba murid saya. Boleh mana? Boleh. Okey, nombor 1. Boleh saya minta Amalina, nombor 1. Okey, silakan. Pantas. Pantas Amalina. Buka mikrofon tu. Tak dengar suara. Memberi salam apabila berjumpa merupakan salah satu cara untuk saling kenal mengenali antara satu sama lain. Okey, betul. Kita tengok di situ. Memberi salam. Dia punya kata kuncinya adalah kenal, mengenal. Okey, seterusnya nombor 2. Silakan. Siapa nak jawab ni nombor 2? Seterusnya, pantas. Pantas. Cepat. Azrin. Okey, sila Azrin. Farah. Okey, Farah angkat tangan tu. Okey, teruskan. Setiap Muslim wajib menjaga batas aurat terutamanya dengan bukan muka. Ya. Mana jaga batas aurat kita. Okey, yang ketiga silakan. Siapa nak jawab? Tadi Azrin tadi. Saya. Ya, silakan Azrin. Saya Faris. Faris. Okey. Setiap individu Muslim wajib menjaga batas-batas mahram dalam pergaulan seharian. Okey, betul. Tepat sekali. Ini soalan untuk isi tempat kosong. Baiklah murid-murid semua dan Aiman. Untuk isi tempat kosong ni kita hanya boleh meletakkan satu sahaja perkataan. Jangan nanti ada yang jawab buat stroke, slash. Buat slash pula. Dia minta pula pemeriksa kertas yang pilih pula jawapan kan. Periksa pula pilih. Ada macam gitu kita tak mahu lah. Dekat sekolah dia buat macam tu. Okey. Kita tengok soalan istilah. Yang ini agak sukar sikit Aiman. Agak sukar sikit. Sebab murid kena faham istilah dia. Okey, nombor 1. Siapa nak cuba nombor 1? Okey. Pantas. Silakan, pantas. Siapa tu? Siapa? Okey, Amalina. Silakan Amalina. Nombor 1, sifat terpuji yang diamalkan oleh seseorang individu semasa berinteraksi dengan orang lain. Maksud bagi Mahmudah. Mahmudah. Okey, tepat sekali. Okey, nombor 2. Silakan Nazrin. Cuba baca Nazrin. Melakukan sesuatu kebaikan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, betul. Dia ikhlas. Betul ikhlas. Belum jawab isi dah betul ni. Betul lah. Memang betul-betul ikhlas ni. Kata kuncinya adalah kerana Allah Taala. Jadi Aiman kalau nak tahu murid-murid di sini semua lillahi taala ni saya rasa ni. Betul. Sanggup korbankan waktu tidur. Yes. Tadi pagi dia ada PDPR dah habis kelas. Jadi masih lagi berada di sini. Alhamdulillah. Okey, nombor 3. Terlajak pula. Silakan. Faris. Menjauhi sikap adu domba namimah. Okey, betul. Okey, kita tengok seterusnya carta dan rajah. Yang ini pun jawapan satu perkataan yang tepat sahaja. Okey, saya minta Azrin. Silakan Azrin. Dekat sikit Azrin. Dekat sikit mikrofon. Mic awak tu dekat sikit. Okey. Asas pergaulan. Jawapan A ialah saling mengenali. Okey, kuat sikit. Saling mengenali. Yes. Dan soalan B, saling kerjasama. Ya, betul. Kita tengok jawapannya. Betul ke tu? Saling mengenali dan saling bekerjasama. Ini yang Iman tadi yang slide yang awal tadi itu asas. Perkara yang basic foundation dia. Okey. Bahagian A. Okey, yang untuk soalan betul atau salah ini adalah favorite bagi calon-calon SPM, murid-murid. Cuma tanda betul atau salah. Tapi bahaya ni Iman. Kalau murid itu jawab salah sedangkan jawapan dia betul, salah. Cuma pilihannya betul salah aje.
Jadi murid-murid jangan tinggal untuk soalannya. Okey, nombor 1. Siapa nak cuba nombor 1? Silakan. Okey, silakan. Saya Ustaz. Okey, sila. Sentiasa mengucapkan salam ketika bertemu dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Betul. Okey, betul. Nombor 2, silakan terus. Saya Ustaz, Ya, Farah. bersangka baik dapat menjadikan diri kita tenang. Betul. Ya, betul. Okey, nombor 3. Faris. Ustaz. Ya, Faris, sila. Bersangka baik dapat menjadikan diri kita Sikap tolong menolong menjadikan sikap kita tolong menjadikan kita malas untuk salah berusaha. saja. Malas. Okey. Kita bukan malas Okey, salah jawapan dia. Okey, soalan padanan. Silakan Amalina. Bentuk padanan. Berkomunikasi dengan sopan adalah saling mengenali iaitu Okey. Q. Perhatian antara satu sama lain adalah saling bekerjasama iaitu P. Okey, tepat sekali. Okey, murid-murid semua, tengok dekat sini. Kita jangan tulis perkataan dia, saling mengenali. Jangan tulis ayat dia. Tapi kita tulis huruf dia. Okey. Baik. Kita tengok bahagian B. Ah. Tadi bahagian A, Man. Sekarang bahagian Itu ada B. pilihan jawapan, Ustaz. Yang ni tak ada. Ini tak ada. Macam mana nak buat tu? Baik, kita tengok. Bahagian B yang pertama adalah soalan berbentuk tiada huraian. Ini subjektif. Okey, saya minta murid saya cuba jawab. Farah boleh, Farah? Boleh Ustaz. Okey, silakan Farah. Nyatakan dua perkara yang perlu diberi perhatian dalam pergaulan menurut Islam. Ya. Yang pertama, Ram. Yang kedua adalah jantina. Okey, baik. Okey, murid-murid semua cuba lihat di sini. Ada beberapa perkara yang perlu kita beri perhatian dalam kaedah ataupun teknik nak menjawab soalan subjektif bahagian B ni. Pertama kita lihat kata tugas dia. Apa? Nyatakan. Apakah? Terangkan. Kemudian kita tengok kalau dia bagi berapa. Dan yang ketiga, kehendak soalan ini apa dia? Dan juga markah. Barulah kita rangka jawapan kita. Okey. Ya. Macam mana tu, Ustaz? Jawapan dia ringkas saja, Man. Mahram dan jantina. Satu perkataan je. Satu perkataan. Aiman, kalau nak letak 5 jawapan boleh tak di sini? Boleh ke, Ustaz? Dapat markah lebih. Dapat markah lebih, extra markah. Okey, boleh. Kita nak letak 5 jawapan pun boleh. Nak letak 10 pun boleh. Tapi penatlah pemeriksa nanti. Tapi markahnya, Ustaz? Markah dia tetap 2 juga. Tetap 2 juga. Tak ada extra. Okey. Tak apalah, buat backup. Buat backup, Okey. Okey, nombor seterusnya. Okey, saya silakan siapa nak jawab ni? Amalina, silakan Amalina. Apakah maksud konsep pergaulan dalam Islam? Jawapannya, berkomunikasi antara seorang individu dengan individu yang lain berteraskan syariat Islam. Okey, kita tengok jawapannya. Ya, betul sekali. Di sini kita ada fakta yang pertama, fakta yang kedua atau isi pertama dan isi kedua. Baru kita dapat 2 markah di sini. Okey, ini soalan tiada huraian. Baik. Yang kedua, kita tengok soalan bahagian A yang ada huraian. Ya, Man? Okey, saya persilakan dulu siapa sini? Faris, silakan Faris. Ya, Ustaz. Ya, silakan baca. Huraiannya, terangkan 2 faedah pergaulan menurut Islam terhadap masyarakat majmuk. Ya. Membentuk masyarakat yang saling sayang menyayangi agar hidup lebih bahagia. Mewujudkan masyarakat yang bersatu padu untuk kemakmuran negara. Okey, Aiman, kita tengok macam mana murid kita ni dapat jawab dengan cantik. Sebab kita dah ajar dia supaya menggunakan kata hubung. Sebab huraian ni dia perlukan kata hubung, Aiman. Seperti biasa kita letaklah perkataan kata hubung ni SUKA supaya untuk kerana dan agar. Ada perkataan agar, ada perkataan untuk. Apa tujuan dia? Supaya kita dapat merangsang murid-murid ni dapat menjadikan satu huraian yang tepat. Okey. Dengan isi yang diberi. Okey, saya teruskan. Soalan yang kedua. Silakan, siapa nak jawab? Siapa nak cuba pula? Siapa nak cuba pula? Silakan. Azrin, sila Azrin. Dekat sikit. Uraikan 2 kesan mengabaikan sifat mahmudah dalam pergaulan. Ya. Yang pertama, berlaku perselisihan faham kerana mencetuskan pergaduhan. Ya. Yang kedua, merosakkan hubungan persaudaraan kerana mementingkan diri. Okey. Bagus, betul tu jawapan dia. Di mana? Okey.
Cuma di sini kalau kita tengok ada dua perkataan kata hubung yang sama. Kerana pada jawapan yang kedua dia letak juga kerana. Betul ke salah ni, Man? Rasanya macam betul lah Ustaz. Boleh ke? Betul bagus Man, saya bagi A kat betul Iman lah. Betul lah ni. Saya ambil sikit lah markah tu. Boleh Man, boleh. Dia markah. Okey. Kalau kamu nak letak 3 kerana pun tak apa. Yang tak ada penting masalah, Iman yang penting huraiannya tak sama. Huraiannya tak sama. Kata hubung je sama. Maknanya Ustaz, kita kena tengok markah lah kalau kita nak jawab tu. Yes. Kalau markahnya 4, mesti ada point dan ada huraian. Betul Ustaz? Betul. Okey, baik. Okey, saya teruskan lagi. Okey, baiklah. Oh, ini lagi banyak. Ini lagi banyak ni. Ini yang tadi. Murid-murid ada calon-calon SPM kita tahun ni tanya kan. Untuk KSSM tahun 2021, bagaimana keadaan dia? Adakah ada soalan kebat? Yes, ada lagi soalan kebat. Ada lagi. Ada. Okey. Soalan kebat kita, soalan kebat kita berbentuk 6 markah. 1 tambah 5 markah. Dan 2 tambah 4 markah. Oh, ni macam soalan matematik je ni. Soalan matematik. Okey. Memang matematik ni. Jadi setiap soalan kebat ni ada kaedah untuk kita nak jawab dia. Baik Ustaz. Okey. Saya padam dulu sekejap Okey. Alright. Maknanya Ustaz, dia ada susunan dia untuk mendapatkan 6 markah ni. Ya, betul. Bagaimana tu Ustaz? Dan Aiman ada lagi untuk soalan kebat ni, setiap soalan ada 6 soalan tadi, setiap soalan ada soalan kebat dia. Okey, baik. Dan setiap soalan kebat itu ada stimulus. Kalau di atas ni kita tengok yang ini adalah stimulus dia. Ini ada stimulus dia. Baik, saya minta pelajar kita jawab mana? Boleh silakan. Boleh kita jawab? Silakan. Farah boleh. Farah. Islam sangat menuntut umatnya supaya menjaga adab pergaulan kerana ia sangat berkait rapat dengan kemuliaan dan kehinaan seseorang. Huraikan yang akan berlaku sekiranya umat Islam mengabaikan tuntutan tersebut. Jawapannya, perpaduan dalam kalangan umat tidak akan wujud kerana tiada umat menghormati sesama umat, serta dengan wujudnya sikap mementingkan diri sendiri yang akan mencetuskan perselisihan faham dan pergaduhan. Akibatnya, keharmonian serta keamanan hidup sukar dicapai. Oleh itu, kita hendaklah berusaha memupuk nilai-nilai murni dan mengamalkan sifat mahmudah agar imej agama Islam disanjung tinggi. Kalau Aiman lah pemeriksa kertas SPM, agak-agak Aiman nak bagi berapa markah ni kalau 6 ni? Saya bagi 6 tambah 2. 6 tambah 2? Sebab dia jawab tu memang perfect lah Ustaz. Perfect lancar lah tu. Seronok lah murid-murid sekalian kau dapat pemeriksa kertas macam Aiman ni. Ada markah ekstra tu. Okay, kita tengok. Macam mana Ustaz? Berapa markah yang kita boleh bagi ni kepada Farah? Berapa markah kita boleh bagi? Dengan jawapan tadi hampir-hampir tepat. Kalau dalam kepala saya dah dapat tangkap tadi, boleh dapat 6 markah. Boleh dapat 6 markah. Tapi Ustaz, soalannya macam mana kita nak bahagikan 6 markah tu Ustaz? Yes, bagus Aiman tanya begitu. Okey, untuk 6 markah ini kita perlukan kepada beberapa perkara. Yang pertama adalah satu fakta. Satu fakta ataupun satu isi. Dan kita perlukan kepada huraian 1, huraian 2, huraian 2, huraian 3. Okey. Huraian 3, huraian 4, huraian 5. Okey. Maksudnya di sini kalau kita lihat pada jawapan dia mana? Baik. Perpaduan dalam kalangan umat Islam tidak akan wujud. Di sini adalah fakta dia. Oh, itu satu F. Okey, baik. Okey. Yang di sini kerana tiada sifat hormat menghormati. Di sini adalah huraian yang pertama dia. H1. H1. Okey. Kemudian dan mementingkan diri. H2. Yang boleh tercetusnya perselisihan faham serta pergaduhan. Huraian 3. Okey. Okey, akibatnya keharmonian hidup sukar dicapai. Yang ini mungkin boleh jadi H4 ataupun kita boleh kata dia sebagai huraian lengkap. Ada contoh macam mana murid-murid antara tips dia supaya kita boleh soft landing nak menjawab dia sebelum sampai kesimpulan, kita carilah huraian lengkap ni. Huraian lengkap ni apa murid-murid? Okey. Contoh, kesan, akibat. Tapi selain daripada itu pun boleh diterima. Okey? Ini nak membantu murid-murid dan akhirnya kita tutuplah dengan kesimpulan. Kita hendaklah ni.
Okey, inilah cara nak menjawab kebat 6 markah. Itu yang mana? Maknanya Farah kita bagi berapa markah Ustaz? Farah tadi kalau Aiman boleh bagi 6 tambah 2, saya terpaksa bagi 6 juga Aiman. 6 juga Ustaz. Tak boleh lebih Tak boleh lah. extra. Okey, baik. Jadi Ustaz, kita nak cuba lagi soalan-soalan kebat yang lain sebab kita rasa rugi kalau kita tak buat betul-betul. Ya, betul. Markah dia banyak kan Ustaz? Banyak markah dia. Baik, tapi kita berehat sekejap Ustaz. Boleh. Baik, para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Didik TV KPM. Hari ni kita bersama dengan Ustaz Effendi. Ustaz, saya ni kalau kat sekolah dulu Ustaz, saya suka kacau orang waktu dalam kelas Ustaz. Sebab kalau tak kacau nanti ngantuk. Betul. Lebih baik kita kacau kan? Lebih kacau Ustaz. Tapi kok macam mana kena jaga adab. Tadi saya dah boleh faham lah Ustaz kata jaga adab, jaga prinsip, jaga mulut kan. Ya, betul. Dan itulah dalam kita menjaga pergaulan dalam kehidupan kita. Baik Ustaz, kita nak teruskan lagi. Soalan kebat ni Ustaz. Ini susah lagi ke? Okey Man. Baik. Murid-murid sekalian kita tengok soalan kebat yang berbentuk 1 dan 5 markah. Biasa tadi kebiasaannya stimulus itu kadang-kadang boleh datang dalam bentuk petikan akhbar, kadang-kadang boleh datang kenyataan dan kadang-kadang boleh datang dalam bentuk poster. Ni poster? Ini poster Man. Okey, poster dia kalau tengok situ dilarang kan. Tanda dilarang tu pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan macam Aiman sebut tadi kan. Antara lelaki dengan perempuan ni ada had batasan dia. Baik. Apa yang boleh kita tengok pada poster ni, satu benda yang no entry, tak boleh buat. Okey, itu stimulus dia. Baik, saya nak minta murid saya, siapa nak cuba ni? Soalan nombor 1 dan 2. Syafira, boleh Syafira? Silakan. Ya, sila Syafira. Apakah hukum melakukan perbuatan di atas? Jawapan dia haram. Okey. Untuk soalan yang kedua, bincangkan kesan sekiranya umat Islam melakukan perbuatan tersebut. Ya. Okey. Kita akan dimurkai oleh Allah kerana melakukan perbuatan yang dilarang oleh syarak. Yes. Seperti berdudaan antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram. Ya. Hal ini akan menyebabkan kita boleh diseksa di neraka jika tidak bertaubat. Oleh itu, kita wajib menjaga batas pergaulan agar kehidupan aman. Okey. Nampak Iman? Nampak tersusun jawapan Ustaz. Tersusun jawapan. Ada kesan, ada contoh, ada huraian lengkap Ustaz. Yes. Ada macam kesimpulan. mana kita nak kelas dengan tu Ustaz? Okey, baik. Macam tadi kita bagi tahu supaya dia ada satu kesinambungan Iman. Kesinambungan. Kita gunakan perkataan huraian itu suka. Dan kita jadikan selepas itu ada huraian lengkap. Okey, kita tengok Iman apa jawapan dia? Yang pertama haram. Okey, itulah pergaulan bebas tak pernah hanya halal. Haram jawapan dia. Okey, dan kita tengok soalan yang kedua. Okey, macam mana tadi Syafira jawab? Kita akan dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, boleh juga kita cakap kita akan dilaknat oleh Allah Taala kerana melakukan perbuatan yang dilarang agama. Ini berapa markah? Satu markah iaitu F1. F. Betul Ustaz? Fakta. Betul. Okey. Seperti berdua-duaan. Okey, ini adalah huraian. Okey. 1. Hal ini menyebabkan bersisa. Okey, ini huraian 2 dan juga huraian 3 serta akhir sekali kita tutup dengan kesimpulan. Kesimpulan Iman senang je kita nak buat Iman. Kita tulis oleh itu. Kita tulis kita wajiblah, kita hendaklah, kita mestilah. Maksudnya oleh itu tu kata kunci dia Ustaz Kata kunci dia. Dan juga menyerulah. Ya. Okey. Baik Ustaz. Ini di antara gambaran yang boleh kita mudahlah untuk jawab. Sebab saya tengok Ustaz tadi dia ada contoh berdua-duaan menyebabkan itu kita boleh sebutkan kesan. Okey, baik Ustaz. Okey, kita teruskan untuk soalan kebat bentuk yang terakhir iaitu soalan berbentuk 2 tambah 4 markah. Ni 2 tambah 4 tu. Yang matematik tadi. Okey.
2 tanpa 4 markah, iaitu soalan dia bagi contoh stimulus, 1 penyataan, 1 kata-kata hikmah mungkin di sini. Okey, silakan siapa saya nak bantu saya jawab ni ya. Kita ada Farah, lagi Farah. kita ada lagi 4 minit lagi. Cepat. Silakan Farah. Senaraikan 2 contoh akhlak terpuji. Yang pertama adalah aman sabar. Huraikan kelebihan yang diperoleh oleh murid sekiranya mengamalkan akhlak tersebut dalam kehidupan. Ya. Murid yang mengamalkan akhlak mahmudah akan memperoleh kejayaan di dunia dan di akhirat kerana disiplin dalam menimba ilmu. Pesannya, kehidupan mereka akan sentiasa harmoni. Justeru itu, kita hendaklah menghiasi diri dengan nilai-nilai murni agar diredai Allah. Masya Allah. Okey. Boleh Iman dapat markah ni? Ini pun saya nak bagi ekstra 2 lagi markah. Ekstra 2. Baik. Baguslah dapat memeriksa macam ni kan. Okey, kalau kita tengok jawapan dia, 2 contoh akhlak terpuji, amanah, sabar macam tadi Iman kita boleh letaklah 3, 4 tapi janganlah banyak sangat. Kesian nanti cikgu kamu nak tanda kat sekolah kan. Okey. Kemudian kita tengok apakah jawapan kebat yang diberi tadi. Sama juga. Yang ini kebat 4 markah. Yang pertama ini mengamalkan akhlak mahmudah, iaitu fakta yang pertama ataupun isi fakta ataupun isi. Kita tengok dia menggunakan kata hubung. Bagus. Supaya kita mudah untuk mendapatkan jawapan yang cantik. Kerana lebih berdisiplin, kesannya ini huraian lengkap ataupun huraian yang kedua. Dan kita tutup Iman ni tadi. Oleh itu kita hendaklah supaya dapat kita simpulkan jawapan kita tu. Okey. Baik Ustaz. Ini soalan kebat yang kita kena pastikan tak boleh silap Ustaz Ya. Okey. Dan mungkin ada nasihat daripada Ustaz kepada murid-murid di antara mungkin tempat-tempat yang biasa dia buat silap ke. Ustaz ada nasihat tak kepada murid-murid kita hari ni? Okey, bagus Aiman. Soalan yang sangat baik itu kadang-kadang murid-murid kita ni dia menjawab dia berdasarkan soalan. Murid-murid kita ni kadang-kadang diguna balik perkataan-perkataan yang ada di stimulus. Perkataan-perkataan ada di soalan. Okey, ini pantang larang ya Aiman Murid-murid kita jangan ambil balik perkataan-perkataan ini. Itu pantang larang dia. Kita gunakan perkataan yang lain. Tengok contoh akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji, tetapi dalam jawapan kita gunakan akhlak mahmudah. Maksud yang sama, perkataan yang berbeza. Kita ganti perkataan Ustaz Ya, betul. Ini tips. Ini tips dia. Okey. Baik Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi satu rumusan Ustaz tentang topik kita pada hari ini, prinsip pergaulan menurut Islam. Okey, dipersilakan Ustaz. Terima kasih Iman. Prinsip pergaulan menurut Islam ni sangat penting, yang mana inilah cara kita berinteraksi, kita berjumpa dengan orang ramai, kita bergaul, supaya dengan pergaulan kita ni kita mendapat kehidupan yang bahagia sebenarnya di dunia dan di akhirat. Dan yang paling penting, apa yang kita belajar ni sebenarnya bukan untuk peperiksaan saja Iman Ya. Kita belajar ni supaya kita akhirnya nanti mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya untuk periksa saja ni. Seperti mana kalau tak salah saya, pepatah Arab kata al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Bila samarin. Apa maksud itu Ustaz? Ilmu tanpa amal seperti pokok yang tidak berbuah. Pokok tak ada buah, baik tebang je lah. Ya, betul. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Effendi. Seronok gitu saya. Lepas ni saya jalan pun sopa je kan. Boleh kan. Dan kita nak ucap terima kasih kepada murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Ahmad Razali, Ampang, Selangor. Dan terima kasih kepada murid-murid yang berada di rumah sana. Terus setia bersama dengan kami. Ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama-tama sekali saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada anak-anak yang mengambil subjek Tasawuf Islam bagi peperiksaan SPM tahun 2021 dan 2022. Sesungguhnya anak-anak tidak tersilap memilih subjek ini. Subjek ini termasuk dalam pengiraan markah merit untuk ke universiti. Dengan belajar subjek Tasawuf Islam, anak-anak akan lebih memahami Islam secara keseluruhan. Seterusnya, dapat menghayati Islam
yang indah dalam kehidupan seharian anak-anak. Untuk akhirnya saya ucapkan semoga anak-anak berjaya dunia akhirat.